Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya harap saya dah masuk. Saya tunggu orang pertama. Hoi. Okey, dah masuk. Hai Farida Ahmad, thank you for watching. Selamat hari Jumaat. Ini hari Jumaat Hari Jumaat, saya selalu terlupa hari Jumaat. Alhamdulillah pagi-pagi dah ingat. Sebab kalau biasalah, kita kan daripada zaman budak-budak dulu kan, kita belajar dulu. Saya dulu belajar. Hari Jumaat je kita ada baca Yasin. Dia hari Jumaat tau. Hari Jumaat je nanti ustaz ingatkan. Lepas tu ustazah ingatkan nanti, jom kita baca Yasin. Dah tahu dah kalau duduk asrama malam Jumaat tu baca Yasin. Macam tu. Jadi kita tak lupalah kan. Ini Jumaat macam tu. Sebab kita tahu Jumaat tu penghulu segala hari kan. Tapi bila dah makin dewasa ni, dah tak ada nak baca Yasin apa semua, saya mengaku saya banyak ketinggalan. Waalaikumsalam. Hai Izwani. Waalaikumsalam Razma. Waalaikumsalam Farhida. Waalaikumsalam Norizan. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera ke atas semua sekali. Asmiza, hai. Waalaikumsalam pagi. Hai Syafiq. Okey. Bila hari Jumaat, yang kita kena ingat ialah selawat. Hari-hari tak selawat ke Puan Izzah? Selawat. Tapi hari Jumaat banyakkan sikit. Okey. Kalau kita kata, tak kisahlah kalau korang buat hari-hari lepas sembahyang tu selawat kan. 33 kali ke 100 kali ke 100 kali selawat. Mungkin hari Jumaat ni khas buat 500 ke 1000 ke kan. Betul tak? Ikut kemampuan. Saya pun ikut kemampuan saya. Kadang-kadang saya tak kira pun. Kadang-kadang saya kira guna jari. Kadang-kadang ingat. Kadang-kadang dah berapa ratus tak apa. Yang penting kita selawat. InsyaAllah Allah Maha mengetahui. Allah akan berselawat ke atas kita. Waalaikumsalam Aini dan Ifti Umairah. Masya Allah nama. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah tahu kita berselawat kepada baginda. Saya nak cerita sikit apa yang saya dapat dalam perjalanan umrah. Boleh tak saya share? Saya dah lama tak keluar kan. Sebab saya bagi peluang kepada Sifu korang, Tuan Najib, untuk share banyak benda yang bagus. Plus kalau nak tahu, saya pun sebenarnya muka saya sentiasa ada lekit. Tahu lekit? Madu. Saya sentiasa letak madu di muka. Dalam proses saya nak baikkan masalah kulit di muka, eczema. Last saya dah cuba macam-macam ubat. Saya try madu yang asli lah. Yang saya beli tu madu dari Yaman. Agak mahal juga. Hari tu tak silap saya, bukan hari tu, saya beli tahun lepas. Tapi baru nak letak ke muka. Selalu saya minum madu. Saya suka minum madu dengan teh dan sebagainya kan. Waalaikumsalam semua. Okey, terima kasih banyak masuk. Ya Allah, Dorina Hasan. Wah, terima kasih banyak. Sedekah di hari Jumaat. 99 star. Murah rezeki Dorina, berkah insya-Allah. Sebab bahagiakan saya dan saya bahagia, korang mesti bahagia kan tengok saya bahagia. Okey. So, saya letak madu tu kat muka sebab dah gatal sangat, saya nak garu kan. Kalau eczema tak boleh garu, makin teruk kan. So, bila saya letak madu tu lah, madu dari Yaman tu. Okey. Nak tahu tak apa masalah? Kalau saya cerita sikit lah Kalau saya letak ubat eczema, saya akan kena jerawat. Jerawat akan naik sebab ubat eczema tu kan, eczema berlaku bila pengeringan kulit kan. Kering, so kita letak pelembap atau yang ada oil. So dia menutup pori. Bila menutup pori, saya pula tengah aktif. Muka saya masih lagi aktif menghasilkan jerawat ya. Jadi jerawat akan tumbuh banyak. Jadi bila saya letak ubat jerawat, dia akan mengeringkan kan. So eczema akan keluar. So plus doktor pakar pun cakap macam tu dengan saya. Dia kata you ada konflik sikit dekat iaitu jerawat dan eczema saling bergaduh nak duduk kat muka you. Okey. So last saya letak madu. Bila letak madu, masya-Allah saya tak payah garu. Alhamdulillah tak tumbuh jerawat. Ya Allah, saya kata madulah. Sorry tolong tak salah faham kan madu, cecair sejenis cecair madu yang dari lebah tu so, saya guna madu dari Yaman. Plus saya suka, kalau saya nak share ni, saya suka guna madu Maduka juga.
boleh search online lah Maduka. Sebab nak cari madu yang asli susah. Kadang-kadang kita banyak ditipu. Kadang dia letak gula je, tahu tak? Kalau madu sebenar, madu asli, pure madu, sepengalaman saya lah, kalau saya silap minta maaf yang lebih pakar dari saya, madu tidak dihinggapi semut. Yang saya tahu, yang saya nampak depan mata. Saya ada beli 1 kilo madu, harga dalam RM750. Sorry kalau saya cakap pasal harga, sebab nak cari madu asli ni susah. So, saya pergi kedai Arab, saya kata tolong saya peganglah mana-mana botol yang saya rasa. Ingatkan kedai Arab semua madu asli kan, kedai Arab lah kita setting, Arab tak tipu macam tu lah kan. Tapi bagusnya pekedai tu cakap ni tak asli sangat, ni tak berapa persen asli, ni ada tambah gula sikit. Saya kata Masya Allah, rezeki saya orang nak beri kita ilmu. Rezeki tahu, kita jangan fikir macam dia ni mesti nak untung lebih, mesti nak suruh kita bayar yang mahal. Jangan fikir macam tu. Sebab bukan senang orang nak beri kita ilmu. Lebih lagi kalau ilmu besok insya-Allah. Esok RPM tahu. Percuma insya-Allah, dan bukan senang kita nak share ilmu, dan ilmu tu insya-Allah. Insya-Allah belum pergi RPM pun ramai saya dengar, saya dah baca komen dan saya dengar daripada student dan daripada suami saya, daripada staff semua, ramai yang dah berjaya buat duit. Berapa ribu tu saya tak boleh cakap dengan tepat sebab ramai yang dah share. 7,000, ada yang berapa belas ribu dah mula. Jadi gunakanlah ilmu esok untuk anda punya nak cari rezeki lah, nak tambahkan ekonomi. So berbalik kepada madu tadi. So dia kata, saya tanya, so madu yang mana yang asli? So dia tunjuk dalam satu balang tu. Saya tanya harga, mak kau, saya kata saya tak pernah beli madu mahal kan. Jadi saya macam, mahalnya, saya kata, tapi ni asli. So saya dengan keyakinan saya pada dia, sebab saya anggap dia dah pakar dalam jual madu, sebab madu banyak jenis tu kat kedai Arab tu. So saya kata tak apalah, saya niat tak apalah, mungkin mahal memang sebab dia asli. So beli. Memang mahal. Terima kasih banyak yang dah register. Thank you Haiza dan sebagainya, Azhar. Ramai lagi yang dah kata dah register. Thank you so much. Bila beli, saya buat minum. Saya memang akan ada madu di rumah, akan ada kurma di rumah. Tu dari dulu. Dari dulu memang ada kurma, memang ada madu. Dan rezeki saya ada rezeki lebih, saya memang beli madu, cari madu yang asli lah. Mahal kan. Madu tu lah saya letak di muka dan saya tutup ala kadar saja, dan alhamdulillah saya memang tak nampak semut pun. Saya tak nampak semut hinggap pada madu tu. Dan madu-madu lain yang saya beli ada semut. So dari situ saya belajar, ni mungkin madu asli, mungkin ada madu tak asli, dan so ada gula, so ada semut datang. Okay. So saya letak muka saya dengan lekit apa semua. So saya kata tak apa sayang, saya live. Itu je nak cerita. Kenapa Puan Izzah dah lama tak live? Tu jawapannya tu. Sekejap korang tanya, Puan Izzah lama tak live. Itu jawapan tadi tu Muka melekit. Even masa saya pergi umrah pun kat airport, muka saya memang sedang melekit. Tapi tak apa, saya kata Allah Ta'ala suka hamba-hamba dia yang berusaha. Usaha itu bukan saja memberi kejayaan, bukan saja tangga kejayaan, tapi usaha kita sebagai orang Islam. Bila orang Islam ni, dia buat apa saja kebaikan, Allah Ta'ala akan beri dunia akhirat kebaikan. So, bila usaha tu, dia akan membuahkan keberkahan. Jadi kalau kita usaha, ya Allah, penyakit ni daripada engkau, ujian ini daripada engkau, dan engkau mesti nak melihat hamba-Mu ini berusaha, plus bersabar, plus bersolat dan sebagainya. So kita buat kerana Allah Ta'ala. Okay. So hari ni tajuk ialah bersangka baik dengan pasangan. Apa yang saya dapat semasa perjalanan umrah saya kali kedua. Actually hari tu saya pergi umrah adalah kali kedua. Allah jika dia nak panggil kita menjadi tetamunya, kita pun tak rancang. Kita pun benda tu tak dirancang-rancang. Sahabat kami, Das dan juga Inah mengajak, dia kata nak tak pergi umrah. Tanpa berfikir panjang, saya kata nak. Macam tu. Padahal selama ni kalau suami saya cerita-cerita kita pergi umrah nak bulan ni, bulan sekian, saya duk fikir panjang. Saya kata lah kesiannya anak, kena tinggal lama kan, pergi umrah lama kan. Thank you. Yes, Fauzia ready untuk esok. Saya doakan all the best, berkah insya-Allah. Cikgu-cikgu momentum, suami saya balik umrah saja, saya menjadi saksi lah, tak rehat. Beliau tak rehat. Sampai saja umrah, kita dapat home quarantine, kita apply dan sebagainya, macam-macam dokumen dia orang minta, so kita beri kerjasama, so dapat home quarantine. Sampai saja rumah, letak beg, sampai dalam pukul berapa, 6.30 macam tu, sempatlah makan sebab tak singgah makan dan sebagainya kan, kita kena home quarantine kan. So
kita makan kat rumah. Lepas makan je suami saya bersiap, terus ada kelas. Sebab kita kan ada kelas-kelas persediaan, siapa yang dah daftar kan. Kelas-kelas persediaan. So dapat dia malam tu, yang hari ni sampai malam tu, sampai hari ni. Sampai malam tadi. Suami saya bekerja. Suami saya memberi ilmu, suami saya berkongsi ilmu semampu dia. Plus bukan suami saya seorang, semua tim momentum pun saya dapat rasa dia orang punya aura. Saya rasa seronok macam mana saya ni sebagai majikan tahu tim saya sedang bekerja dengan bersungguh-sungguh. Hati saya tenang, hati saya seronok, hati saya rasa tak ada apa-apa tentang tim lah. Tentang lain tu adalah nanti Allah bagi insting kan, ikutlah apa Allah nak bagi. So tentang tim, saya tengok tim saya insya-Allah mereka sedang dalam fasa menaik. Sebab ramai kami pun tak terkecuali sale turun naik, dan hari tu sale turun. So bila berlaku penurunan sale, kita risau apa tahu? Apa yang saya dengan Tuan Najib yang paling risau sekali bila penurunan sale, macam mana kita nak bayar gaji. Macam mana kita nak pastikan duit kita sentiasa ada dalam akaun, bukan duit kita, bukan duit saya dengan duit Tuan Najib, duit syarikat. Duit dalam akaun syarikat sentiasa ada dan cukup untuk bayar gaji, untuk bayar SOKSO, untuk bayar EPF, untuk bayar kos-kos training dan kos-kos lain, bangunan dan sebagainya, maintenance dan sebagainya. Mahal kan? Kalau nak niaga ni bukan kira satu faktor je, ada beribu faktor, ada beratus bayaran, yang kecil, yang besar. So paling saya dengan Tuan Najib fikir macam mana nak bayar gaji. Sebab gaji tu kita tahu dapat ke staff kita, dia akan bawa balik ke rumah berkongsi dengan keluarga yang menunggu. Hujung bulan ayah atau ibu dapat gaji, nanti ayah atau ibu belanja makan luar, belanja KFC ke, beli mainan ke, dapat baju baru ke, contoh. So kami bukan sahaja berfikir tentang tim yang bekerja, kami juga berfikir tentang keluarga mereka. Kalau berlaku apa-apa kepada syarikat, kami tak dapat bayar gaji ataupun kami lambat bayar gaji, nanti yang terjejas teruk adalah keluarga diorang. Sebab saya dah tengok ramai kawan-kawan kami yang diuji, kita semua diuji, kami juga diuji. Tetapi ujian mereka tak dapat bayar gaji, mereka terpaksa hutang dengan pekerja dan menimbulkan kemarahan pekerja. Yelah, takkan tak marah kan? Mesti marah. Saya faham kalau staff yang bekerja bila dia tak dapat gaji bukan sebulan, bukan 2 bulan, ataupun dapat gaji tetapi hanya 10%, 50% sahaja, separuh. Kalau gaji dia 3,000 dapat 1,500 aja. Cukup-cukup untuk makan, dia akan lepaskan untuk makan punya. Bil-bil lah tak hirau dah. Itu yang dulu-dulu suami saya tertunggak bil bayaran kereta sebab nak utamakan makan anak bini kan. Kalau 50% dah ditolak, of course lagi 50% yang ditolak tu adalah duit untuk kita bayar bil rumah dan bil air, bil api, bil bayar bulanan kereta dan sebagainya kan. Lagi 1,500 tu mungkin untuk duit pakai anak, duit pakai makan anak bini, betul tak? So itu yang kami fikir sebagai majikan. Jadi perjalanan pergi umrah ni saya banyak berfikir dalam. Bila saya kata saya berfikir tentang apa, saya belajar tentang apa, itu maksudnya dalam, sangat deep. Umrah pertama dulu yang membuatkan saya berfikir dalam, iaitu deep, ialah menjaga dan mengasihani semua manusia. Contoh waktu umrah pertama saya ingat lagi, saya tak terkejar-kejar pun nak pergi masuk nak duduk raudah lama. Sebab saya memikir, dia ni pengawal, kesian tau. Pengawal, kita panggil pengawal yang wanita Arab yang bertutup semua hitam tu, yang jaga kita dalam raudah, yang jaga kita dalam Masjid Nabawi dan sebagainya lah. Kesian diorang nak kena jaga setiap waktu orang bekerja-kerja masuk raudah. Dah dapat masuk, tahu raudah? Raudah tu yang kalau antara taman-taman syurga. Memang betul. Raudah ialah taman-taman syurga, salah satu daripada taman syurga yang ada di dunia. Jadi semua orang bekerja nak masuk. Bila dah dapat masuk, semua orang nak berlama-lama.
Bila dah berlama-lama tak mau bangun, sampai pengawal pun terpaksa ada satu hari tu, last hari tu, masa saya pergi kali kedua tu, macam-macam manusia kan, dia sujud lama-lama. Dia sujud je, tahu tak? Keliling dia, pengawal dah tunggu 4 orang. Dia cakap bahasa Arab lah, saya tak faham lah, tapi mungkin dia cakap, sudah, halas. Dia kata kan, dia kata, ramai orang tunggu. Dia tunjuk kat lah kita orang lah yang tengah beratur ni. Sebab zaman sekarang SOP baru dah beratur, masuk dah beratur. So saya nampak apa yang saya belajar dari situ, saya tak nampak pun siapa tu yang buat masalah tu. Plus saya pun malah nak tengok orang kan. Tapi saya nampak macam saya belajar ialah, oh Masya Allah, pentingnya kita jadi manusia yang memudahkan tugasan orang lain. Sebab ibadah tu bukan ibadah kita seorang. Ibadah tu adalah kita ramai-ramai nak masuk syurga, ramai-ramai sama-sama. Bukan kita saja yang dapat masuk raudah, yang nak beribadah lama-lama tu nak dapat masuk syurga. Pengawal tu pun nak masuk syurga. Kan? Orang yang menunggu belum masuk raudah ni pun nak masuk syurga. Betul tak? So, masa umrah pertama saya belajar kita mengasihi orang, memudahkan orang, insya-Allah Allah akan mengasihi kita, Allah akan memudahkan kita. Mudahkan semua benda lah, rezeki, kerja dan sebagainya. Masa tawaf pun kita tengok ramainya bertawaf, beratur-ratur orang, beribu-ribu. Zaman dulu lagi bukan macam sekarang SOP dan sebagainya. Dulu datang grup Zoom, Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd, bam, dia langgar kita. Sebab dia nak duduk rapat kan dengan multazam dan sebagainya. Jadi kat situ saya belajar apa? Saya kata, ya Allah, kami semua ni berlumba-lumba nak ibadah kepada Engkau. Kami semua ni berlumba-lumba nak meminta doa. Banyak doa kami ni, ya Allah. Kan masa tawaf kan, ada yang buat tawaf sunat dan sebagainya, ada yang buat tawaf wajib. Buat tawaf wajib ialah tawaf yang buat umrah. Umrah wajib yang buat umrah tu tawaf wajib. So, saya belajar, ya Allah, terimalah kami semua ni punya ibadah. Doa, ibadah, harapan, keampunan, terimalah ya Allah. Dan saya belajar waktu itu seluruh dunia berkumpul, umat Islam seluruh dunia berkumpul. Alangkah bahagianya kalau kita sama-sama kuat. Kalaulah seluruh umat Islam berkumpul, yang dah berkumpul macam berkumpul kat tawaf, dekat umrah, dekat haji dan sebagainya tu, dekat Mekah, Madinah tu, kalaulah hati kita bersatu, Allah satukan hati kita, tak ada golongan pun yang boleh memusnahkan kita di dunia ini. Maksudnya memusnahkan umat Islam seperti apa yang berlaku sekarang. Sebab kita tak bersatu, nampak je macam bersatu tapi tak bersatu pun. Hati itu jauh. Jadi mudah orang-orang yang berniat jahat nak kenakan kita, nak bunuh anak-anak kita, nak bunuh perempuan-perempuan kita, seperti berlaku di Syria, Palestin dan sebagainya. Banyak tempat di dalam dunia ni orang Islam kena macam-macam. Okay? Umrah kedua, lambat saya masuk. Sekejap lagi dah nak habis dah. Umrah kedua, saya belajar tentang bersangka baik dengan pasangan. Of course suami saya. Saya banyak kan penat kan, buat ibadah penat. Kita pergi Madinah dulu, kemudian kita pergi Mekah, kemudian baru kita terbang Dubai. Pergi Madinah, naik kereta api pergi Mekah, patah balik naik kereta api pergi Madinah, daripada Madinah pergi terbang Dubai. Alhamdulillah cara tu bagus sebab di Madinah punya airport tak ada orang. So kita tak kurang bercampur dengan jemaah-jemaah yang dah bersesak-sesak di Mekah tu. Sebab bukan apa, niat suami saya ialah untuk mengurangkan risiko COVID. So kita tak terus balik Malaysia. So kita pergi Dubai, kemudian balik Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah test dan sebagainya, dah banyak kali test dah. Alhamdulillah negatif. So saya setiap kali perjalanan kami, setiap kali buat ibadah ke, saya ikut suami saya tawaf ke, saya ikut suami saya dah jadi mutawif saya. Saya ikut, kadang ustaz mutawif pun ada, sebab saya buat beberapa kali umrah kan. Saya ikut suami saya sa'i, marwah dengan apa? Sa'i aku dah lupa dah pula. Safa dan Marwah. Saya naik kereta api dengan beliau. Saya ikut macam-macam lah, ikut berdoa apa semuanya. Termasuklah saya salah kiblat. Solat. Nak solat apa masa tu? Solat duha ke apa? Berhenti kejap waktu sa'i. Duk solat dah nak habis ni. Lepas tu tiba ada seorang cleaner. Dia cakap apa dengan lagi saya tengah solat, saya dengar bising dia kan. Lepas tu rupa-rupanya Bi salah ni. Salah kiblat.
Rupanya sangat sikit ke sana. Bukan sangat sikit ni, bukan sangat sikit, sangat sikit, sangat banyak. Jadi saya kata, oh ya ke? So saya solat balik lah. Macam-macam berlaku kat sana. Tapi seronok. Kenapa seronok? Sebab dengan suami. Kita dengan pasangan kita. Saya rasa bukan saya sahaja yang seronok. Suami saya pun tentu seronok sebab dengan isteri. Beliau pun cakap, B, abang masa haji tu B tak ada tau B, cakap. Orang lain semua lepas buat haji, lepas kerjakan haji, dia kerjakan hajah. Saya tak faham apa kerjakan hajah. Lepas tu baru saya faham. Yalah, kita dalam ihram mana boleh buat apa-apa kan. So, bila mereka dah selesai haji semua, dah bahagia, dia orang buat lawak kat sana lah. Kerjakan hajah. Cuma suami saya tak ada hajah. Saya tak ikut. So, mak untuk saya saja ikut. So dia kata seronok bila dapat buat umrah, buat ibadah dengan isteri, dia kata dengan B. So saya banyak belajar tentang, ya Allah, memang betul pasangan kita ni, korang tuan-puan yang dengar saya, yang nanti korang tekan button share, saya lupa nak ingatkan, tekan button share so nanti yang lain boleh dengar. Sampaikan kebaikan ni, insya-Allah kebaikan yang sama kita dapat dari Allah Taala. Memang semua orang ada kekurangan, kita apatah lagi. Tetapi kita kena ingat dan kena yakin bila kita fikir dalam-dalam, ya Allah, kekurangan pasangan kita ni mungkin ada 20 sahaja. Kalau kita duk kira lah, kira ni tolak tak sidai apa lagi. Contoh. Tapi kalau kita dalam fikir kebaikan pada pasangan kita yang Allah. Ni Allah tahu, baik buruk kita daripada Allah. Tapi yang buruk tu daripada kita, tapi dengan izin Allah. Tapi kebaikan pasangan kita tu lebih daripada 80,000. Kan 20 buruk dia ada 80 kebaikan. Mana lagi banyak? Of course kebaikan. Kan? Of course 80 tu lagi banyak. Tapi apa masalah kita sekarang? Masalah saya sendiri, kita selalu terduduk lama, tertenung lama, termenung lama pada keburukan pasangan. Kan? Apatah lagi contoh macam ni. Korang sedar tak? Berbaik sangka tu maksudnya apa? Contoh zaman-zaman lah ni, tak kira lah macam kes saya dengan suami saya yang bekerja, suami saya yang ke depan, suami saya yang memandu bisnes, suami saya yang lebih banyak menjalankan bisnes berbanding saya. Ni dari segi bisnes tau. Saya ni lebih banyak rumah. Okay. Dalam pasangan lain pula, isteri dia lebih banyak memandu bisnes. Ini saya nak terangkan, bagi terang supaya besok dah belajar, hari ni dah clear. Hari ni hati dah clear, besok mudah. Belajar dapat tu bukan dapat apa? Dapatlah apa yang kita nak. Nak duit ke apa dan sebagainya kan, nak naik sale ke apa. So hari ni clearkan dulu hati. Dia punya paling penting adalah dalam hidup kita, dalam kita beragama ni, hati. So saya nak bantu sikit dalam clearkan hati. Macam pasangan lain, mungkin isteri dia. Role yang suami saya buat dalam rumah tangga kami ni, tapi pasangan lain isteri. So apa yang berlaku? Selalunya salah satu pasangan senang cakap macam ni lah. So nak bagi contoh terus, nak bagi contoh senang. Nak bagi contoh mudah faham bukan sebab nak cerita benda sebenar ni, bukan benda yang sebenar-sebenar berlaku, nak bagi contoh. Boleh faham Saya dengan suami saya dah macam saya cerita tadi kan, balik daripada umrah, tak duduk rehat, malam-malam ada kelas, kadang sejam setengah, kadang 2 jam. Suami saya takkanlah nak berfikir, isteri saya ni tak buat apa pun. Isteri saya ni duduk je melepak. Isteri saya ni duduk je ke anak. Isteri saya ni tak usaha untuk bisnes pun, tahu-tahu tanya, abang untung tak? Abang berapa? Contoh. Kan? Cara nak bersangka baik dengan isteri tu macam mana? Saya bagi contoh terus. Tuan-puan, sedarlah, walaupun isteri, saya je yang pergi depan, saya je yang buat live, saya je yang ajak, yang yang Zoom dan sebagainya, meeting, isteri. Suami saya ni duduk rumah je, macam tak buat apa pun, macam ada tak ada apa kesan, tak ada pun tak apa. Kan, syaitan nak ganggu gugat sebuah rumah tangga, dia akan kacau hati, dia akan jadikan pasangan kita bersangka buruk kepada kita. Bibit-bibit sangkaan buruk. So saya nak bagi clear. Ketahuilah, contoh saya sendiri, saya jaga rumah. Menjaga rumah itu suatu tindakan.
Bila kita jaga rumah, kita jaga kebersihan rumah. Tindakan bersih. Bila kita jaga rumah, kita memasak kat dapur. Suatu tindakan juga. Bukan semata-mata orang yang mencari rezeki di luar itu, dia bertindak. Kan dia kata, apa-apa kena buat. Apa-apa kena bertindak. Jangan bercakap sahaja yang banyak tapi bertindak tak buat. Kita tak boleh mengata pasangan kita tidak bertindak dan hanya bercakap sahaja. Untunglah pasangan kita tahu bercakap. Pandai bercakap sebab dalam salah satu hubungan, salah seorang Allah bagi lebih sedikit. Sebab nak balancekan rumah tangga tu. Kan? Cuma dari segi bertindak, mungkin orang yang lebih banyak bercakap sedikit, pasangan yang lebih banyak bercakap, dia nampak seperti kurang bertindak. Sebenarnya pandangan itu salah. Kalau masak, bertindak tak? Bertindak. Tak masak, tak bertindak memasak. Tak ambil senduk, tak masak. Makan tak? Makan tak suami dengan anak-anak? Kan? Daripada nanti order Food Panda. Apa lagi? Tengok TV. Apa pasangan aku ni macam korang balik kerja kan, perempuan suami tengah tengok TV, makan kacang depan TV dengan anak-anak. Tu bertindak ke tak? Bertindak. Apa yang dia bertindak? Dia duduk kat situ, dia bertindak, dia ambil kacang, bertindak. Dia duduk, tindak, on TV, bertindak. Okey, kat mana sangka baik dia? Sekurang-kurangnya, dia teman anak-anak tengok TV. Tonton televisyen kalau bahasa dia. Bertindak tak? Bertindak. Cuba kalau dia sepahkan anak-anak. Dia seorang macam tu. Okey, kalau kata dia seorang lah. Betul lah Puan Izzah memang dia seorang yang tengok TV. Puan Izzah tak ada nak jaga anak. Kan? Ada kan? Okey. Okey lah dia tengok TV. Dia bertindak tengok TV daripada ada pasangan lain yang diuji oleh Allah. Suami dia bertindak main judi. Tindakan yang tidak baik. Okey lah sekali tengok. Apa dia tengok siaran? Oh, siaran agama. Oh, dia tengok siaran cerita Melayu tetapi berunsurkan kemasyarakatan. Okey lah. Bertindak yang baik. Okey lah. Paling-paling best dia duduk rumah. Puan Izzah, suami saya ni macam-macam dia bagi idea. Tapi bukan dia yang buat, saya yang kena buat. Okey lah, untunglah dia ada idea. Mana datang idea? Allah bagi. Mana datang dia pandai bercakap? Allah bagi. Semua daripada Allah. Yang izinkan dia pandai bercakap, Allah. Untunglah. Kan? Sangka baik. Kenapa dia pandai bercakap tu? Mungkin dia pernah ada pengalaman tu. Mana dapat pengalaman tu? Sebab dia pernah bertindak. Dia pernah buat. Ada pasangan yang kadang-kadang dia tak mau cerita pun apa dia buat. Dia tak suka nak bercerita apa yang dia buat. Mungkin yang dia suka bercakap tu benda-benda yang bukan dia buat. Mungkin tu PL dia. Contoh, saya bagi contoh mudah, isteri suri rumah. Dialah yang kemas baju, dialah yang kemas pinggan mangkuk, dialah yang jaga anak, dialah yang basuh berak anak, dialah yang mandikan anak, dialah yang membebel kalau anak lambat solat ke, lambat mengaji ke, lambat pergi tuition ke dan sebagainya. Dialah yang tolong kemas buku sekolah dan macam-macam dia buat. Takkanlah dia nak cerita setiap satu benda tu kepada suami dia. Abang tahu tak hari ni pertama saya buat ni, kedua saya buat ni, ketiga insya-Allah sampai 100 ada. Sebab betapa banyaknya pekerjaan suami dan isteri tu. Suami, kalau suami kata, saya kat office pening saya kena marah bos, saya kena uruskan ni, saya kena ni. Banyaklah JD dia kena buat. Banyak JD tu. Kalau dia nak cerita kat isteri dia, mungkin beratus. Cerita tak? Tak cerita kan? Awak tahu tak tadi saya tulis dokumen, saya tulis tarikh, saya tulis ni. Saya marah ni, saya kena marah. Saya pergi sana, saya pergi sini. Dia tak ada cerita. Sama macam isteri yang duduk rumah. Dia tak ada cerita sebab benda tu terlalu banyak. Terlalu banyak para suami kerja di rumah. Jangan cakap isteri tengok TV sahaja melepak. Kecil hati isteri. Macam mana nak datangkan keberkahan kalau dalam hati, kadang-kadang mulut tak cakap. Oh, saya tak nak sakitkan hati isteri saya. Saya menjaga hati isteri saya. Tetapi dalam hati kita bersangka sebaliknya kepada pasangan. Kita rasa pasangan kita tidak membantu. Tidak membantu dalam ekonomi yang tengah meruncing ni. Kita rasa pasangan kita asyik minta duit nak pergi beli barang dapur. Kan? Tanpa kita sedar betapa beratus pekerjaan dia telah lakukan di rumah tanpa dia beritahu dan cerita kepada kita. Suami pun sama. Suami tu agaknya mungkin dia tidak terlibat
dan tidak nampak tindakan dia dalam bisnes. Mungkin korang running bisnes, suami nampak macam ada tak ada sudah, tak ada apa-apa, nampak sahaja begitu. Tetapi di belakang kita banyaknya pekerjaan yang dia cover untuk kita. Sepatutnya kita yang suri rumah, jaga rumah, jadi isteri, jadi ibu dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang ni kan zaman yang dah banyak berubah. Kebanyakannya suami yang terbalik kot. Suami kadang-kadang jaga anak, suami kadang-kadang basuh berak anak, kan? Memang benda tu adalah buat sama-sama. Dalam Islam pun suami dan isteri sama-sama. Tapi saya nak cerita ni dah bagi faham, bagi faham. Suami tu dah buat macam-macam. Kadang-kadang dia mencangkul rumput, kadang-kadang dia buang sampah, kadang-kadang dia sidai baju ke. Dia tak cerita kat kita. Balik-balik kita tengok dia tengah duduk makan kacang depan TV. So kita cakap dia tidak membantu. Jadi penting satu waktu, dua waktu kita duduk termenung, berfikir lama, apakah sangkaan-sangkaan buruk kita kepada pasangan. Kita kena berfikir betulkah macam tu, supaya ia menjadi satu sangkaan yang baik. Oh tidak, bila kata berkahwin, dua-dua memainkan peranan. Bila kata berniaga, dua-dua memainkan peranan. Dua-dua pun namanya tindakan. Mereka pun ada buat. Cuma sometimes pasangan ni tak perasan itu juga adalah suatu tindakan. Korang boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan hari ni? Dia kadang-kadang macam ni. Contoh, kita nampak orang tu banyak bercakap. Kita ni pendiam. Contoh saya nak bagi contoh faham ni. Kita terus dengan gangguan syaitan dan sebagainya, dengan iman kita yang turun naik, kita cakap apa, dia ni cakap je lebih. Sedangkan kita tidak benar-benar tahu betul ke dia tu cakap saja lebih. Entah-entah dia pun dah buat banyak. Cuma yang dia cakap lebih tu, dia tak cakap pasal apa yang dia dah buat. Dia tak reti. Dia tak reti nak cakap ke orang, okey saya dah buat ni, saya dah buat tu. Dia tak reti. Datang ke kita yang konon-konon kita senyap, kita yang jenis tak banyak cakap, dan kita mungkin rasa kita banyak buat daripada bercakap. It's okay tuan-puan. Kita, why not kita sangka baik pada orang tu. Oh, dia ni mesti dah banyak buat. That's why dia banyak bercakap tentang pengalaman dan pekerjaan yang dia dah buat. Kan senang, simple macam tu. Kita tak payah nak pening ke kepala otak kita sangka buruk pada orang. Lebih-lebih lagi pasangan. Kenapa saya cerita pasal ni? Sebab esok semua nak pergi belajar RPM. InsyaAllah dah berapa belas ribu daftar, hampir 14,000. Terima kasih yang mendaftar. Dan esok tentunya satu hari yang sibuk pada suami saya dan pada semua tim Momentum. Kita nak berikan yang terbaik. Selama ni kita dah bagi kelas persediaan yang bukan sikit, InsyaAllah banyak kita dah bagi. Dan esok adalah harinya yang kita beri lebih banyak lagi. Plus baru-baru ni kami punya leader kami hantar dengan bayaran yang mahal, bukan sikit. Kami hantar seramai, tak silap saya, 25 orang belajar tentang menjadi leader yang baik. Dianjurkan oleh Rishwak, diajar sendiri oleh Dr. Azizan. Mereka hari-hari kongsi apa yang mereka dapat dan ilmu mereka sangat wow. Dan saya kira ilmu dan pengalaman belajar itu, dia yang lebih bagus ilmu tu dapat, sebab hari tu nombor offline, semua pergi ke KL. Ilmu tu dapat, tapi lebih daripada tu apa? Ke arah nak cari ilmu tu, nak bergerak subuh-subuh, nak berebut tempat depan biar dapat ilmu tu direct paling depan, berkah. Dan balik sampai malam, besok nak tidur awal, besok pagi lagi nak pergi. Kesusahan mencari ilmu tu sebenarnya yang lagi membuahkan keberkahan. InsyaAllah saya yakin leader saya telah bersedia untuk berikan yang terbaik kepada anda semua. Apatah lagi Tuan Najib sendiri, yang beliau siang malam memikirkan tentang student, tentang usahawan-usahawan, tentang adakah, kenapa kita sedar ramai usahawan yang dah buat macam-macam tapi mereka tak dapat hasil yang mereka nak, dan di mana silapnya. Dan saya kira sebelum kita bertindak mencari ilmu esok, ilmu RPM selama 2 hari, 26 dan 27,
Siapa yang dah daftar, hadirlah, insya-Allah. Saya doakan keberkahan untuk anda. Saya doakan anda dapat ilmu yang anda inginkan, yang anda cari, yang anda boleh tukarkan menjadi duit untuk anda sara family dan sara keluarga besar, dan bantu masyarakat, insya-Allah. Kalau esok dah daftar tapi tak belajar, sama je. Kalau anda tak hadir, sama je. So, hadirlah kelas RPM tu selama 2 hari. Dan ini adalah hari yang saya nak ingatkan sebelum you all pergi belajar, sebelum you all teruskan perniagaan you all, sebelum you all betulkan apa yang ada dalam bisnes. Alangkah bagusnya kalau kita betulkan dulu apa yang ada dalam hubungan kita suami isteri. Apa yang ada dalam rumah tangga kita dengan pertama-tamanya bersangka baik kepada pasangan. Kalau nak lalu je lintasan hati, oi pasangan aku macam ni, cepat-cepat. Orang kata apa? Lalu je, tepis. Nak lalu je, tepis. Itu adalah daripada syaitan. Sebab syaitan takkan berputus asa menyesatkan kita, memporak-perandakan hidup kita dan hidup rumah tangga kita. Itu janji syaitan kepada Allah. Sampai bila? Sampai Abang Jamil mampu. Saya tak gurau. Sampai hari kiamat. So, kitalah yang kena jangan putus asa untuk kita sentiasa sedar diri. Alamak, ni gangguan syaitan. Tepis. Alamak, sangka buruk tak baik. Tukarkan jadi sangka baik. Oh tak, ni sangka aku je ni. Tak, pasangan aku ni sebenarnya dia bertindak, cuma aku je tak nampak. Allah nak uji aku. Kalau aku tak nampak apa yang suami pasangan aku buat untuk rumah tangga kami, adakah aku ni berburuk sangka kepada pasangan aku? Allah nak uji kita sebenarnya. Allah nak uji hati kita. Kalau kita lulus ujian hati tu, insya-Allah itu adalah penanda aras rezeki kita dan keluarga kita akan bertambah sedikit demi sedikit. Dan itulah yang kami berdua lakukan. Kami senang je nak ambil tips, kami senang. Apa-apa yang saya rasa suami saya kurang, saya cepat-cepat fikir itu adalah kekurangan saya. Kat mana kekurangan saya? Maksudnya apa? Saya percaya dan dengan janji Allah dalam firman-Nya, Allah menetapkan jodoh yang baik untuk pasangan yang baik. Dan yang sebaliknya. Baik tu apa? Kalau yang maksudnya apa? Kalau Allah cakap ayat tu je, kita kena faham sendirilah. Yang bertanggungjawab akan dapat pasangan yang bertanggungjawab. Yang penyayang akan dapat pasangan yang penyayang. Yang rajin bersedekah akan dapat pasangan yang rajin bersedekah. Yang suka memberi ilmu akan dapat pasangan yang suka memberi ilmu. Dan sebaliknya, yang malas akan dapat pasangan yang malas. Yang suka marah-marah orang akan dapat pasangan yang suka marah-marah orang. Apa lagi? Yang suka bersangka buruk akan dapat pasangan yang suka bersangka buruk. Jadi kalau saya nampak, saya ternampak atau saya nampak atau saya rasa atau saya bersangka buruk, oh ini adalah kekurangan suami saya, tak. Saya hold dulu. Saya kata ini adalah kekurangan saya dan mesti ada benda tu, ada perangai tu dalam diri saya. That's why Allah biaskan macam cermin. Kita tengok cermin, kita nampak diri kita kan. Macam tu juga kalau kita tengok pasangan, kita nampak tu diri kita. Sebab siapa pasangan kita adalah siapa kita. Sebab itu jangan mudah down dalam rumah tangga. Kalau kita nampak, oh pasangan kita hebat lah, dia terkenal, dia dapat beri manfaat pada orang, jangan risau. Itu tandanya insya-Allah kita juga adalah orang yang sebegitu. Cuma kita mungkin tak perasankan diri kita, kita tak perasankan kelebihan kita. Kita selalu rasa kita yang lemah, kita yang terkebawah, kita yang tak berguna, kita yang malas, kita macam-macam. Itu semua kena hati-hati dengan permainan syaitan. Sebab syaitan yang membisik-bisik benda tu. Nak bagi kita down, nak bagi kita marah pada diri kita. Lala jadi apa? Jadilah kita ni marah-marah dalam keluarga. Jadilah anak-anak kita pun pening dengan perangai kita. So kalau kita nampak kebaikan pada pasangan, cepat-cepat kita cakap dengan diri kita, oh pasangan aku suka bersedekah. Maksudnya aku ni insya-Allah orang yang rajin bersedekah. Kalau aku rasa, oh tapi aku kurang lagi lah bersedekah. So, apa yang kita nak buat? Bersedekahlah lagi banyak. Kan? Sebab kita dah nampak pasangan kita. Contoh kita nampak pasangan kita rajin solat. Lepas solat ni, solat tu, lepas solat tu, solat apa lagi. So kita terus fikir, oh jangan fikir macam, ya Allah aku ni malas solat. Tak. Itu maksudnya kita ni hamba dia yang rajin solat.
Cuma mungkin Allah nak kata, Izzah, why not tambah lagi solat? Why not, dah nampak Najib buat berapa rakaat satu hari. Why not engkau baru buat separuh daripada dia? Why not tambah lagi separuh bagi sama? Hai, pasangan. Ada dua sesi serentak ni. Satu, kita ada Zoom dengan tim. Kedua, dengan tengah ni ada voice chat dengan Dok. Sebab nak cakap dengan tim sekejap lagi. Besok kita ada program besar kan. Dah 13,000 daftar. Jadi kita kena bagi sikit empowerment. 14,000. Empowerment kepada tim supaya dia orang boleh buat better insyaAllah esok. Tim kita untuk beri yang terbaik untuk korang. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan sayang? Pasangan yang baik adalah untuk jodoh yang baik, macam mana sayang? Orang yang baik untuk pasangan yang baik, kan sayang? Lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Wanita yang baik pun untuk lelaki yang baik, macam itulah. Allah dia bagi senang cerita pendek kalau je kan? kita nak pasangan yang terbaik, kita tak boleh nak jadi kita ni tak baik. Make sure ambil masa adjust diri kita jadi baik. Sama juga kalau nak cari pekerja. Nak betul. cari agent, Majikan, nak cari dropship, customer, nak cari pelanggan kan. Contoh itu kita tahu cakap aku nak pelanggan yang baik, yang bagus, yang tak cerewet kan. Tapi kita sendiri pun kan kita sendiri pun bila jadi pelanggan mungkin kita susahkan orang. Betul. Macam mana kita nak dapat yang baik? Okay, kita nak jiran yang baik. Kita lah kena jadi jiran baik. Kita lah kena hulu dulu kat jiran, bagi kuih ke? Kan bagi ucapan ke kalau raya? Macam tu. Macam kita raya Cina kat sini kan. Baru ni dia orang bagi kita limau, kita pun bagi dia hamper raya. Dia pun seronok. Betul. Kita saling orang kata apa-apa pun mula dengan diri sendirilah. Kan. Betul sayang. Thank you. Dah pendek je. Saya Bye-bye. masuk je bagus. Bye-bye. Kesimpulan dah masuk. Saya nak bagi ni cakap nanti. Kan, okay? So boleh faham So jangan putus asa. Esok kalau kata saya nak belajar, so pasangan saya tak menyokong, jangan risau. Duduk diam-diam, muhasabah balik apa lagi yang aku agaknya sebelum ni tak menyokong. Apa kata lepas ni kalau dia buat apa-apa aku nak sokong dia. Aku pula yang akan sokong dia. So insya-Allah kalau korang saling melihat diri sendiri, nanti korang dah mula jadi baik, pasangan akan nampak. So pasangan akan nampak, dia ni sokong aku lah kalau aku nak pergi main badminton ke. Dia kata, bang main betul-betul bagi menang. Contoh, dia nak belajar RPM. Dia nak belajar, bukan dia nak pergi dangdut. So aku sokong lah, aku doakan dia. Mungkin pasangan tu tak cakap, saya sokong sayang, abang sokong saya. Mungkin dia tak cakap, dia tak pandai. Tapi dalam hati dia doakan kejayaan kita. Dia doakan kita boleh dapat ilmu yang berkah. Macam saya dulu, ada juga ilmu-ilmu yang suami saya pergi belajar, saya risau. Takut habis duit, jauh, selamat, tidur dalam kereta dan sebagainya. Saya risau, jadi bini risau. Jadi macam tak berapa nak menyokong. Kadang ada kelas-kelas yang, dia ni kan, dia ni macam kelas-kelas yang basic contoh. Tetapi, dalam kita tak memberi sokongan tu pun, hati kita ni, pasangan, still lagi berdoa. Ya Allah, berkatilah perjalanan suamiku, dapatkanlah suamiku ilmu yang berkah sampai kami berjaya, contoh. Still doa. Okay, samalah dengan pasangan anda pun. Mereka mungkin tak nampak menyokong tetapi hati mereka insya-Allah mendoakan. So all the best kepada semua. Saya rasa besok adalah memang betul-betul tajuk dia comeback. So saya doakan semua bisnes kita comeback tahun ni. Sebab ni masih awal tahun lagi. Bulan 2 dah nak habis tapi nak masuk bulan 3 insya-Allah nak raya. So semua sekali gunakanlah ilmu tu, ilmu esok, ilmu lusa dan ilmu seterusnya, ilmu sebelum-sebelumnya untuk anda comeback dalam bisnes. Jaga diri dan banyakkan selawat hari ini dan jangan lupa berilah sedekah. Sedekah Jumaat walaupun RM1. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang mendengar. Thank you yang share. Thank you Belanja Bintang.